Apa yang perangai macam budak tak ada adab ni kan. Kalau kau nak masuk live aku, tak payah buat macam ni lah. This is my journey. Saya takkan gelarkan diri saya sebagai pelakon. Saya kalau boleh, saya nak layan semua orang. And even on meet and greet time dulu kat KLCC kan. Sampaikan orang marah, saya tegur semua orang. Tapi nak macam mana, saya suka. Hai semua, Assalamualaikum. Kenapa saya ambil watak ni? Actually is a very uncommon story yang ada dekat Malaysia, betul tak? It's about e-games and saya teringin gila sebab dulu orang selalu sekat saya untuk bermimpi, betul tak? So saya nak share mimpi ni dekat orang lain supaya aku boleh bagi korang imajinasi, aku boleh bagi korang untuk berimajinasi sama ada ke tak dalam diri kau tu untuk menjadi pro e-gamer, faham tak? Semua orang ada side e-game tu. Cuma kita perlu kita perlu berdahkan lagi dalam diri kita, ada ke tak side tu, macam tu lah. Siapa yang halang tu? Parents ke? Sahabat ke? Family tu? Contohnya time saya study dulu kan. Saya try untuk masuk dalam bidang teater, bidang lakonan, bidang nyanyian, tapi saya dalam course game, betul tak? So ramai orang pandang enteng. Ramai orang pandang enteng. Kenapa kau daripada course lain and then tiba-tiba nak try jadi penyanyi lah, try jadi penyanyi, nak try jadi pelakon kan. For me, it's all about yourself, betul tak? Kita sendiri tak tahu sejauh mana kita boleh pergi, sejauh mana kita boleh bermimpi, dan sejauh mana kita boleh gapai mimpi kita tu. Dan the only thing yang boleh stop diri kita adalah diri kita sendiri, bukan mulut orang. So benda tu saya tanam daripada kecil lagi lah. Apa yang saya nak, saya akan dapat. Contohlah, alhamdulillah. Tapi ini ibarat awak balik kepada dunia awak balik. Ya, betul. Okay. Betul. Sebenarnya I was so excited kan. Time tu sebab I ambil course game tu pada umur 18, 19, 20 and I berlakon untuk cerita ni pada umur 22. So dah lama stop and then bila dah masuk balik, I excited gila. After I got the script, I baca the script, okay. Damn, I have to download Mobile Legends sekarang. And then I study all the heroes, all the all the sites yang dia kena play kan. Zilong, all the heroes yang play by part apa semua. Dan benda tu exciting juga sebenarnya. And at that time lah baru saya tahu, okay, Mobile Legends ni sebenarnya game yang sangat best. Cuma orang je pandai enteng. Faham tak benda tu? Sebelum kita masuk dalam dunia tu, kita tak tahu macam mana dunia tu. So bila kita dah masuk, baru kita tahu macam ni rupanya. Apa yang awak belajar daripada dunia itu? Apa yang saya belajar daripada dunia game ni adalah it's all about the unity lah. Betul tak? And it's all about the respectful. Kadang-kadang bila kita main game, kita terlalu ikutkan diri kita sampai kita dah nak boleh maki orang dalam game tu. And maki even teammate sendiri pun kita boleh terlepas kata. And bila saya dah masuk dalam jiwa TAM, dah ada teammate sendiri, which is kita orang betul-betul start daripada budak-budak flat main game dekat tepi longkang sampai jadi pro gamer. Dan benda tu banyak mengajar kisah. Banyak nilai-nilai yang saya sendiri belajar dalam tu. Pandangan awak bila orang kata main game ni macam buang masa? Tak buang masa, tak ada masa depan dan juga loser. Oh, wow. Main confine lah. Combo juga lah. Cakap orang main game ni mangkuk. Segerang. Okay, kata-kata tu apa yang saya boleh katakan adalah kata-kata orang ni memang kita tak boleh stop lah. And apa yang boleh saya beritahu, it's not them yang limit diri kita. Macam nak cakap I teringat satu quotes ni. Don't limit your challenge but challenge your limit. Ya, that's it. Itu je. Kalau awak bukan artis, awak nak tak menjadikan kerjaya gamers ni sebagai punca rezeki awak? Ya, actually it's one of my option jugalah sebenarnya. Sebab before this, saya kan study about game development, betul tak? So I study how to make 2D and 3D games. So at that time saya dah belajar all the codings and the animations. So I dah tahu sebenarnya all about the game design tu. And benda tu dah ada dalam my otak lah, senang cerita kan. So kita macam nak cakap, time tu saya dah susun dah macam mana saya nak jadi apa jadi kan. Penyanyi ke, pelakon ke, game design ke, sama ada designer ke. And sebenarnya saya dah slow buat game. And FYP pun saya buat game guna Unreal Engine.
And saya buat third person game, which is macam game Assassin's Creed something kan. So it's a very tough job actually, but they can make money lah. Yeah, that's all. Amir, apa nasihat Amir? Mungkin lah budak-budak sekarang kan suka main game tapi tak nak pergi sekolah, faham? Faham? So, Dia kena advice. mungkin Amir boleh advice? Okay. Potong internet. Kau Education. nasib baik sekolah. Okay, let's get back to the basic lah, senang cerita kan. Okay, budak-budak dan bayi ni dia macam ibarat kertas putih. Yang mencorakkan tu adalah keluarga itu tersendiri kan. So, bagaimana rupa budak-budak tu pada umur tu, macam itulah ajaran parents di time tu. Jadi kita ni, okay, kita yang generasi sekarang yang belum kahwin, yang akan berkahwin soon, kita sendiri yang akan corakkan anak-anak kita. So macam mana nak bagi budak-budak ni tak malas pergi sekolah, tak pegang phone tu selalu. Jadi kita yang menghadkan penggunaan masa dan sebagainya. Disiplin tu kita yang start. Sebab belentur buluh biarlah dari rebungnya, itulah. Jengkau tu yang kahwin. Aku tak kahwin. Sebagai jiran jangan. Okey, Amir, macam tadi Amir cakap dalam main game kau kadang macam termaki yang kata-kata kesat. Macam baru-baru ni juga ada perasaan Amir buat live, lepas tu macam Amir ada maki orang ni. Ya, betul. Kenapa siapa yang Main tidak game untuk betul. mengeluarkan kata-kata kesat dekat orang tu? Apa sebenarnya puncanya tu Amir? Ni macam ni cakap dah masuk cerita lain dah ni. Link dia. Akan link dan link. Like I say kan, Amir tak suka orang disrespectful kan. Lagi-lagi bila depan-depan, even in my life. So, sebab selama ni ada banyak nampak orang being disrespect dalam life I, even depan mata sendiri pun. And saya kalau boleh saya nak putih diri saya yang side baik, betul tak? Tak naklah kita nak keluarkan kata-kata kesat macam tu. Tapi bila dah biar orang lagi naik, betul tak? So saya rasa sebab budak-budak, saya rasa macam kesian. Kenapa boleh keluar perkataan yang sangat disrespectful macam tu? Sebab Apa yes? sebab okey, Ana Jobling, ayah dia baru je meninggal dan dia menganjing nama ayah dia tu sendiri. And then saya rasa macam it's very disrespectful kan. Masa awak tengah live. Masa saya tengah live, saya macam wow, awak adalah budak-budak. Saya bukan terus maki, saya terus tekan link profile budak tu, saya nampak oh my god, you are so young and kau boleh bergurau macam tu. Faham tak? Budak-budak dah terbiasa bergurau dengan kata-kata makian macam ni. So kita kalau boleh, sebab saya rasa macam tu tanggungjawab saya lah. Tegur lah. Maybe saya tegur kasar sikit. Auto Tak apa? apa. Auto awak banyak. Saya cakap lah apa yang perangai macam budak tak ada adab ni kan. Kalau kau nak masuk live aku, tak payah buat macam ni lah. Macam tu lah. Ada tak yang menyokong tindakan Amir masa tu? Saya sebenarnya dari dia yang sokong, dia yang letak kan. Dia macam dalam dunia industri ni kan. Okay, dalam dunia industri ni, penyokong dan haters, betul tak? Dia macam naik sama-sama, membentuk satu gunung. So kalau ada penyokong je, haters tak ada, dia takkan naikkan lah seseorang yang ada kat tengah ni lah, macam tu lah. So I'm always ready for any comments, sebab semua orang ada perspektif masing-masing. Semua orang ada cara masing-masing untuk terima macam mana apa yang berlaku dalam situasi itulah. Ketika itu Amir tengah live seorang diri. Saya live seorang diri. Dan macam mana tiba-tiba nama Ana Jobling tu boleh Macam mana masuk dalam live? sebab saya time live tu saya on set drama, on set drama Syurga Itu Bukan Mudah. So diorang tahu yang saya berlakon dengan Ana at that time. So macam tu lah. Terkait lah. Okey Amir, bila ada pula mengatakan awak sekarang ni dah semakin koyo dengan Kate White. Banyak sangat benda yang kita Jahat dengar siapa? dalam You dah apa yang awak boleh. Saya boleh beritahu saya jadi diri sendiri je. And apa yang saya boleh tegur, saya tegur. Apa yang saya boleh cakap dengan orang, saya cakap je dengan orang. And maybe at that time saya tak sihat ke, ataupun maybe saya ada awal call time, kena balik awal ke apa semua kan. So itu semua alasan-alasan yang bukan alasan-alasan, it's a reason lah. It's a reason yang saya ada untuk buat esok pagi. Kadang-kadang orang tak tahu. So macam tu lah. And Awak sendiri sedar tak? Ada orang berkata begitu. Pernah dengar tak ada orang berkata? Ya, banyak kali. And Pasal awak pernah ABT tu. ya. Macam mana nak cakap tu Okey. Awak sebenarnya orang yang macam mana? Saya sebenarnya orang very easy going. Aku nak borak apa-apa, nak buka topik mana-mana, saya boleh je borak. And saya sejujurnya saya agak
terkejut macam mana orang boleh keluarkan perspektif sebegitu rupa terhadap saya kan. Sebab saya kalau boleh saya nak layan semua orang. And even on meet and greet time dulu kat KLCC kan. Sampai kan orang marah, saya tegur semua orang. Tapi nak macam mana, saya suka. Kalau boleh saya tegur je lah semua orang yang ada dekat depan mata saya kan. Ambil gambar dengan orang, sign dia orang punya phone case apa semua. Tapi kalau ada aral yang menghalang saya untuk buat sedemikian, saya tak boleh buat lah macam tu. So kalau saya boleh buat, saya buat macam tu. Bukan sebab awak terikut-ikut dengan cara method seorang pelakon yang selalu kita kaitkan dengan senior yang method dia memang tak kuasa benda-benda macam ni sebenarnya. So method acting is a very good thing. Cuma kita, dan saya support gila. Macam mana cakap, saya salute gila diorang guna how they use the method acting in their acting lah. And apa yang saya boleh bagi tahu adalah saya sebagai orang muda yang baru je lagi dalam industri ni, apa yang saya boleh buat adalah saya kontrol diri saya sendirilah. Kadang-kadang tak boleh bawa sangat jiwa yang dalam lakonan, dalam on set bawa nak jumpa orang luar, betul tak? So kita sendiri as pelakon kena kawal macam tu lah. Amir, bila pelakon baru dituduh sebagai besar kepala, poyo, risau tak benda itu sebenarnya? Merosakkan image dan reputasi. Faham? Saya rasa saya tak nak gelarkan diri saya sebagai pelakon sebab hari tu saya baru je balik daripada Indonesia dan orang-orang seniman Indonesia ni selalu share lah dengan saya yang dia cakap aku enggak akan gelar diriku sebagai pelakon kalau belum 15 tahun pengalamannya. Jadi diorang akan kumpul pengalaman 15 tahun baru diorang gelarkan diri diorang sebagai pelakon. So apa yang saya boleh rasa, apa yang saya boleh kongsikan dengan korang adalah this is my journey. Saya takkan gelarkan diri saya sebagai pelakon. Saya pun masih lagi mencuba macam mana karakter dia nak play kan. Macam mana saya nak bertapak betul-betul dalam dunia industri ni untuk bagi orang faham this is the character and this is me in real life. Dalam frame tu semua karakter yang saya play. And apa yang korang nak maki dan caci tu adalah diri saya yang dalam proses, betul tak? Dalam proses ni kita ada banyak lalu liku-liku kesusahan dan ada banyak susah senang. Dan saya akan ada banyak buat kesilapan apa semua. Dan saya minta maaf kalau saya sebagai manusia ada banyak khilaf dia. Saya tak boleh buat apa. Saya sebagai manusia biasa je. So kalau orang cakap you keras kepala, you terima je lah. Maybe at that time perspektif diorang nampak saya as keras kepala. Maybe orang lain nampak saya sweet and very kind-hearted person. Saya tak boleh bagi tahu. Saya tak boleh potong cakap orang, faham tak? Orang nak cakap A, boleh cakap B. Orang nak cakap B, boleh cakap B. All I can say is saya jadi diri sendiri. Saya jadi diri saya sendiri. Saya minta maaf saya sakit demam. Awak dah rasa tak benda-benda ini sebenarnya merimaskan awak bila dah tidak seperti yang digambarkan sebelum awak masuk dalam bidang faham. Ada ke terasa sedikit apa ni, sedikit sedih lah macam mana penerimaan netizen orang Malaysia. Tapi itulah yang saya dan kawan-kawan saya cuba nak ubah sebenarnya. Daripada High Council lagi kita orang selalu bercerita how to make a new wave yang orang boleh terima, yang there is a very good upcoming line-up yang akan menggemparkan line-up industri Malaysia ni, faham tak? Kita orang bukan datang nak rempuh orang yang industri lama, faham tak? Kita orang datang nak gabung sekali. Saya tak nak lah orang-orang lama akan fikir yang kita orang ni akan caras job diorang apa semua. Saya tak nak. Saya kalau boleh kan, setiap karakter-karakter yang saya play, saya nak orang-orang lama ada sekali. Kita boleh datang on set, kita share apa yang kita ada. Kan saya share bab-bab all the new comings kan, diorang share apa yang diorang lalu. So benda tu is a sharing session. Dan benda tu apa orang kata, environment yang sangat harmoni lah on set lah macam tu. Okay. Amir, satu lagi boleh? Ya, boleh. Jom. Silakan last Okey. Amir bagi tahu. Okey, sejak you berlakon dengan Ana, ada juga yang suka, ada juga tak suka, dan ada juga yang cakap macam Amir mengambil tempat Merkin. Kan you berkomen? Allahuakbar. Worship lah, Syed Amir dengan Ana. Tolong. Batuk dan Ana Jobling. She's a very good actor. First time saya jumpa Ana on ada meeting untuk jumpa sign contract and all. Saya dah dapat rasa macam Ana is a very good pairing partner kan. Dia rasa vibe tu lah. Dia rasa vibe tu yang macam sebab saya dah baca skrip and saya dah tahu karakter Aileen ni macam mana.
Kan. So Macam karakter tadi lah orang nampak. So bila saya dah bayangkan, okay, Ana boleh bawa karakter ni. And apa yang saya boleh bagi tahu, saya tak ada rampas apa-apa. Saya nak kerja je tu. Saya nak jadi Farid je. Ada tuduhan ke cakap you rampas? Orang Tersebut perkataan je, rampas tu. orang Peminat cakap you bergaduh ambil ke, tempat Amir? je, bukan rampas. Ada orang cakap ke you rampas? Saya tak ada rampas lah. Takkan nak Tak, saya tanya rampas. ada orang cakap. Ada orang cakap. Ada orang cakap. Ada orang cakap dalam komen apa semua kan. Kebenarannya apa? Kebenarannya cuma kerja doang sih. Kerja Ya, kerja doang. Ya, dan saya suka kerja dengan dia sebab dia profesional gila. And Merkin pun support. Cakap, Cha, buat itu baik, Cha. Okay, no problem brother. Thank you so much. And I don't think there is a very, tense punya situation between kita orang bertiga. Saya rasa yang mengapi-apikan ni adalah fans je lah. Ya, Fan masing-masing lah. fans masing-masing. Dan, tu je lah. Okay. Thank you. Untuk sama kita. Ya, thank you so much.